Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar bahasa Melayu. Tajuk pembelajaran kita ialah enaknya hidangan. Pembelajaran kita adalah berkaitan tata bahasa iaitu kata ganda berentak. Objektif pembelajaran: pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat memadankan kata ganda berentak berdasarkan konteks ayat dan melengkapkan ayat dalam buku aktiviti dengan kata ganda yang bersesuaian. Sebelum kita mempelajari kata ganda berentak, marilah kita kenali terlebih dahulu tajuk pembelajaran kita iaitu enaknya hidangan. Enaknya hidangan ini adalah berkaitan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional merupakan makanan yang dihasilkan dengan cita rasa pelbagai kaum dan etnik di Malaysia. Setiap kaum dan etnik di Malaysia mempunyai makanan tradisional yang tersendiri. Antara makanan tradisional yang terkenal di Malaysia adalah seperti nasi lemak oleh kaum Melayu, kuih bulan oleh kaum Cina, kuih muruku oleh kaum India dan ambuyat yang terkenal di Sabah dan Sarawak. Seterusnya, kita akan belajar kata ganda berentak. Kata ganda berentak merupakan penggandaan kata yang mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. Dalam kata ganda ini, seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Terdapat 3 jenis kata ganda berentak. Yang pertama adalah penggandaan berentak pengulangan vokal, yang kedua adalah penggandaan berentak pengulangan konsonan, yang terakhir adalah penggandaan berentak bebas. Penggandaan berentak pengulangan vokal merupakan penggandaan yang ada ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi vokal tertentu, iaitu ciri-ciri keharmonian vokal. Seperti yang murid tahu, huruf vokal terdiri daripada A, E, I, O dan U. Jadi, contoh bagi penggunaan ini adalah kuih muih. Dalam contoh ini, kita dapat lihat bahawa huruf vokal U dan I tidak mengalami sebarang perubahan, manakala huruf konsonan seperti K dan M mengalami perubahan. Seterusnya ialah penggandaan berentak pengulangan konsonan. Dalam penggandaan ini, terdapat ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi konsonan tertentu. Bunyi konsonan ini adalah bunyi selain daripada huruf vokal tadi, A, E, I, O dan U. Dan contoh bagi penggandaan ini adalah gunung ganang. Seperti yang kita dapat lihat dalam contoh ini, huruf vokal iaitu U dan A mengalami perubahan, manakala huruf konsonan G dan N tidak mengalami sebarang perubahan. Akhir sekali ialah penggandaan berentak bebas. Penggandaan ini tidak mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi vokal atau konsonan. Berbeza dengan kedua-dua penggandaan tadi, bunyi yang dihasilkan dalam penggandaan ini adalah berbeza. Contohnya rempah ratus. Baiklah, kita akan melakukan aktiviti mengisi tempat kosong dengan kata ganda berentak. Murid-murid diminta untuk merujuk buku teks pada muka surat 89. Petikan ini bertajuk Enaknya Hidangan. Petikan ini adalah berkaitan dengan keluarga Varuni yang berbangsa India. Dalam petikan ini, terdapat beberapa kata ganda berentak yang telah dihitamkan seperti saudara mara, lauk pauk, turun-temurun dan rempah ratus. Jadi, dalam aktiviti ini, kita akan mengisi ruangan kosong yang terdapat pada petikan di bawah dengan kata ganda berentak yang bersesuaian. Tempat kosong, Varuni makan berseleranya. Kata ganda berentak yang bersesuaian adalah saudara mara. Mereka menikmati tempat kosong yang dihidangkan sambil berbual mesra. Kata ganda berentak yang bersesuaian ialah lauk pauk. Kari yang dimasak oleh Ibu Varuni sangat sedap. Mereka memuji keenakan kari itu. Tempat kosong yang digunakan dalam kari itu memenuhi cita rasa mereka. Jawapan yang bersesuaian ialah rempah ratus. Varuni amat bangga.
Ibunya sangat hebat kerana pandai memasak kari yang menjadi kebanggaan keluarga mereka turun-temurun. Jadi, selepas kita mempelajari kata ganda berentak dan melakukan aktiviti mengisi tempat kosong, cikgu yakin bahawa murid-murid telah faham tentang penggunaan kata ganda berentak. Seterusnya, murid diminta untuk melakukan aktiviti padanan dalam aplikasi Live Worksheet. Akhir sekali, cikgu minta murid untuk melakukan latihan. Murid dikehendaki melengkapkan ayat dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 10.